Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Hari ini kita belajar subtopik nombor perdana bagi matematik tahun 5, buku teks muka surat 10. Pertama sekali, apakah maksud nombor perdana? Ciri yang pertama, nombor perdana lebih besar daripada 1. Maksudnya, nombor 1 bukan nombor perdana lah. Nombor perdana mungkin nombor 2, nombor 3, nombor 5 dan seterusnya. Okey, ciri yang kedua, hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja. Cikgu ambil contoh nombor 3 ya. Kita bahagi dengan diri sendiri, maksudnya bahagi 3 lah diri sendirinya. Jadi 3 bahagi 3, sini 1 kan, di darab atas. Jadi 1 darab 3, 3. Okey, baki sifar. Maksudnya dia boleh bahagi dengan diri sendirilah. Okey, ciri yang ketiga, tak boleh bahagi dengan nombor lain. Dia tak boleh bahagi dengan nombor lain. Kalau bahagi, mesti ada baki. Kita tengok contoh 3, kita try bahagi dengan 2. Jadi atas ni 1. 1 kali 2, 2. Baki 1. Nampak? Bila bahagi je, 3 bahagi 2, ada baki. Maksudnya, dia tak boleh bahagi dengan nombor lain. Dan 3 ni adalah nombor perdana lah. Sebab ciri yang ketiga ni, tak boleh bahagi dengan nombor lain. Okey, ini cara senang kita nak ingat. Ingat nombor perdana, ingat Perdana Menteri. Apa kaitannya? Okey, ingat Perdana Menteri seorang sahaja dalam satu masa dan tak boleh bahagi tugas kepada orang lain. Macam mana Ada Perdana Menteri 2 orang? Tak ada. Seorang saja. Sekarang ni Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi, kaitannya dengan nombor perdana, ni tak boleh bahagi dengan nombor lain. Maksudnya tak boleh bahagi tugas kepada orang lain. Itu kaitannya dengan nombor perdana. Ingat nombor perdana, ingat Perdana Menteri. Seterusnya kita tengok contoh. Adakah 2 nombor perdana? Ciri yang pertama lebih besar dari 1. Betul? Nombor 2 besar daripada 1. Okey. Ciri yang kedua, boleh bahagi dengan diri sendiri saja. 2 bahagi 2. Dari sendiri 2 lah kan? Bahagi dengan diri sini 2. Jadi sini darab 1 darab 2, 2 baki sifar. Okey. Bila bahagi tiada baki, maksudnya boleh bahagi dengan diri sendirilah. Ciri ketiga, tak boleh bahagi dengan nombor lain. Okey. Betul ke tak betul? Tengok 2 ni kita try bahagi dengan 3. Di sini atas ni sifar sifar kali 3 sifar baki 2. Bila kita bahagi, dia ada baki. Maksudnya, dia tak boleh bahagi dengan nombor lain kan? Jadi, nombor 2 ni adalah nombor perdana kerana dia tak boleh bahagi dengan nombor lain. Bila bahagi, ada baki. Okey. Yang ni ya. Contoh kedua, adakah 7 nombor perdana? Okey. Lebih besar daripada 1. Betul? Boleh bahagi dengan diri sendiri saja. 7 bahagi 7. Boleh? Okey, ciri ketiga, tak boleh bahagi dengan nombor lain. Kita cuba bahagi dengan 2. Okey, 7 bahagi 2. 3 darab 2, 6. Baki 1. Okey, tak boleh bahagi dengan nombor lain. Okey, macam nombor perdana je ni. 7 bahagi 3. Jadi sini 3 darab 2, 6. Baki 1. 7 bahagi 4 pun tak boleh. Bila bahagi, dia ada baki. Maksudnya, tak boleh bahagi dengan nombor lain. Dia menempati ciri ni. Jadi, 7 adalah nombor perdana. Contoh ketiga, adakah 31 nombor perdana? Okey, tengok ciri yang pertama, lebih besar daripada 1. Betul. Boleh bahagi dengan diri sendiri sahaja. 31 bahagi 31. Dapat 1. Betul. Ciri ketiga, tak boleh bahagi dengan nombor lain. Kita cuba. Kita cuba bahagi 2. 31 bahagi 2, ada baki. Kita cuba bahagi 3, ada baki juga. Bahagi 4 pun ada baki. Bahagi 5 pun ada baki. Jadi, dia memang tak boleh bahagi dengan nombor lain. Jadi, 3 adalah nombor perdana. Macam mana nak ingat? Ingat, Perdana Menteri tak boleh bahagi tugas kepada orang lain. Jadi, tak boleh bahagi dengan nombor lain. Tengok contoh keempat. Adakah 4 nombor perdana? Okey, lebih besar daripada 1. Betul. Boleh bahagi dengan diri sendiri sahaja. Boleh. 4 bahagi 4. Okey, boleh.
Maksudnya bila bahagi tiada baki, maksudnya boleh bahagi dengan diri sendiri. Ciri ketiga, tak boleh bahagi dengan nombor lain. Okey, kita try. 4 bahagi dengan 2. Okey. Jadi 2 kali 2 4. Dapat jawapan 2. Jadi bila bahagi tiada baki, maksudnya dia boleh bahagi dengan nombor lain. Dia menepati tak ciri yang ni? Yang ketiga. Dia boleh bahagi dengan nombor lain. Yang ni sepatutnya tak boleh bahagi dengan nombor lain. Jadi dia tidak menepati ciri yang ketiga. Jadi 4 bukan nombor perdana. Ciri yang ketiga ni kena ingat. Tak boleh bahagi dengan nombor lain. Tapi dia boleh bahagi dengan 2. Jadi dia bukan nombor perdana lah. Tengok contoh ke-5. Adakah 9 nombor perdana lebih besar dari 1? Betul. Tak boleh bahagi dengan diri sendiri. Boleh bahagi dengan diri sendiri saja. Boleh. 9 bahagi 9 sama dengan 1. Tiada baki. Okey, boleh. Jadi, yang ketiga, tak boleh bahagi dengan nombor lain. Kita tengok. 9 bahagi 3 sama dengan 3. Jadi, baki sifar. Dia boleh bahagi dengan nombor lain. Jadi, dia menepati tak ciri yang ketiga ni? Dia tidak menepati. Sepatutnya tak boleh bahagi dengan nombor lain. Perdana Menteri mana boleh bahagi tugas dengan orang lain? Tak boleh. Jadi, 9 bukan nombor perdana. Jelas tak? Kita tengok contoh last terakhir. Contoh ke-6. Adakah 51 nombor perdana? Nampak macam nombor perdana kan? Okey, kita tengok. Lebih besar daripada 1. Betul? Boleh bahagi dengan diri sendiri sahaja. 51 bahagi 51 sama dengan 1. Betul? Ciri ketiga. Tak boleh bahagi dengan nombor lain. Kita try. Tengok. Okey, 51 kita bahagi dengan 3. Dapat jawapan 17. Tiada baki. Menepati tak ciri yang ni? Tak boleh bahagi dengan nombor lain. Tapi bila kita bahagi 3, tiada baki. Maksudnya dia boleh bahagi dengan nombor lain. Mana boleh Perdana Menteri bagi tugas kepada orang lain? Tak boleh. Jadi, sekarang ni dia tidak menepati ciri yang ketiga. Tidak menepati. Jadi, adakah 51 nombor perdana? Bukan nombor perdana sebab boleh bahagi dengan 3. Seterusnya, okey, 6 contoh cikgu dah tunjukkan tadi. Jadi ingat, Perdana Menteri tak boleh bahagi tugas kepada orang lain. Ciri yang ketiga. Jadi nombor perdana tak boleh bahagi dengan nombor lain. Paling penting ciri yang ketiga ya. Macam biasa, kita cuba buat latihan. Cikgu ambil daripada buku teks tahun 5 muka surat 11. Okey, ada 3 soalan. Dan okey, yang ni kena pasti nombor perdana. Maksudnya kena cubalah. Kena cuba bahagi contoh 57 ni bahagi dengan 2, bahagi dengan 3, bahagi dengan 4. Dapat bahagi tak? Okey. Kemudian macam biasa cikgu share jawapannya. Okey. Ini jawapannya. Jadi itu sahajalah perkongsian cikgu pada hari ini. Jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.